Subscribe channel ini untuk cerita seterusnya. Everybody knew it's case related. No, it's case related. Tak. He was very quiet and secretive person. So he's very professional about his work. Yeah, he doesn't share it with his family members. His work comes first. He was a very straight person. No nonsense. You know what I mean? That's all I can say. I'm sure you all know his character. He's a guy that went by the law only. You know what I mean? Commitment to the job. Richard says he could not bring himself to see Moraes' body yet, as he is not in a good health condition to do that. The second brother of Moraes, David Moraes, says that his brother is a very soft person. No, I mean we're just waiting for the post-mortem to be done at this point. Oh, it's not ready yet? No, it takes time because of the nature of the body. Do you have any expectation what time will be? Did they give you a time? Any expectation? Well, we give and take in about 2 days. Or it will take about 2 days? Yeah. In order The family decided to call it a day, go home, or will there more? Everything that needs to be done here is done. Meanwhile, former Attorney General Tan Sri Abdul Ghani Patayo says Kevin was a good man and one he trusted to handle some of the Chamber's toughest cases during his career. It's a sad day. We have lost a good officer. Have any conclusion about this? We don't have any. I only enjoy myself. CCTV footage showed that Moraes' car was trailed by another car, which then rammed into Moraes' car and taken Moraes into suspect's car. The body of Moraes was found in a swamp area in USJ1. Pada 4 September 2015, jam lebih kurang 9 pagi, seorang timbalan pendakwa raya yang bertugas di Jabatan Peguam Negara, Putrajaya, keluar dari rumahnya di kondominium Menara Duta 1, Jalan Duta Mas. Semasa di dalam perjalanan ke tempat kerja, dengan tiba-tiba, kenderaan yang dipandu beliau berlanggar dengan sebuah kenderaan lain di lebuh raya. Beliau terus keluar dari kenderaannya untuk memeriksa keadaan kenderaannya itu. Ketika itulah segala-galanya bermula. Pada hari kejadian, rakan serumah mangsa telah gagal menghubungi mangsa. Panggilan terakhir yang dibuat adalah pada jam 3 petang. Rakan serumah juga ada menghubungi setiausaha mangsa, namun dinyatakan bahawa mangsa tidak hadir pada hari tersebut. Oleh kerana pelik dan bimbang, kejadian terus dilaporkan kepada abang Kevin, iaitu Datuk Richard Dylan Moraes, berhubung kehilangannya, dan satu laporan polis dibuat berhubung perkara itu di Balai Polis Jinjang pada jam 5 petang. Pada 5 September 2015, Balai Polis Hutan Melintang, Perak telah menerima laporan orang awam yang menjumpai sebuah kenderaan yang hangus terbakar di ladang sawit, Kampung Sungai Samak, Hutan Melintang, Perak. Setelah pemeriksaan dibuat, kenderaan yang dijumpai tersebut adalah sebuah kereta model Proton perdana versi Hyundai Accord. Untuk makluman, kenderaan jenis itu adalah kenderaan rasmi kerajaan yang hanya diberikan kepada jawatan-jawatan utama sektor awam. Semasa pemeriksaan dibuat juga, nombor chassis dan nombor enjin kenderaan tersebut didapati telah dicacatkan. Ini membuatkan pihak polis tidak boleh mengesahkan pemilikan kenderaan tersebut. Namun begitu, sewaktu laporan polis terhadap kehilangan Kevin dibuat, ada dinyatakan bahawa Kevin membawa kenderaan di mana jenis dan model yang sama seperti kenderaan yang telah dijumpai rentung oleh pasukan polis itu. Pada 5 September 2015, pihak polis telah mengklasifikasi kes kehilangan Kevin Moraes sebagai orang hilang. Pada waktu yang sama juga, satu pasukan khas telah ditubuhkan untuk menyiasat kes ini
dengan diketuai oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur pada ketika itu, iaitu Datuk Zainuddin Ahmad. Polis telah memohon bantuan Jabatan Kimia, Proton dan Spanco untuk mengenal pasti kenderaan yang ditemui rentung itu adalah milik Morais atau sebaliknya. Hasil siasatan awal polis pada 14 September 2015 melalui siasatan terhadap CCTV di sepanjang laluan mangsa dari rumah ke tempat kerja mendapati mangsa telah dilarikan sekumpulan lelaki. Rupa-rupanya, kemalangan tersebut merupakan satu perancangan yang dibuat oleh sekumpulan lelaki yang berniat menculik beliau. Pada pagi itu, Kevin Morais, seorang pegawai kerajaan berjawatan timbalan pendakwa raya, telah diculik oleh 3 orang lelaki. Kejadian tersebut berlaku ketika waktu puncak di mana kesesakan lalu lintas berlaku di jalan tersebut. Orang ramai juga menjadi saksi terhadap kejadian tersebut, namun tiada sebarang laporan dibuat. Mungkin pada ketika itu, orang ramai beranggapan ianya adalah kemalangan dan pergaduhan biasa. Semasa kejadian, 3 individu berperanan memasukkan Kevin ke dalam kenderaan jenis Mitsubishi Triton, manakala seorang lagi masuk ke kenderaan mangsa dan mereka semua memandu meninggalkan lokasi itu. Pada 16 September 2015, hasil maklumat yang diterima, sepasukan polis telah ke satu lokasi di Taman Subang Mewah, USJ1 dan menemui satu tong di dalam semak. Petugas media juga telah hadir ke lokasi itu. Hasil pemeriksaan ke atas tong tersebut menjumpai satu mayat yang telah disemen. Mayat tersebut kemudian telah dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Hasil bedah siasat dan juga ujian DNA terhadap mayat tersebut mengesahkan ianya adalah Kevin Morais. Setelah 13 hari, barulah Kevin Morais dijumpai. Namun begitu, dia dijumpai di dalam keadaan yang mengerikan. Pada 17 September 2015, seorang suspek berumur 52 tahun, iaitu seorang doktor perubatan tentera Malaysia, telah ditahan untuk membantu siasatan berhubung kes kematian Kevin Morais. Semasa di dalam siasatan polis adalah didapati selepas Kevin diculik, Kevin dipercayai telah disumbat ke dalam guni sebelum dimasukkan ke dalam tong drum. Suspek kemudian telah menyimpan tong drum tersebut sebelum membuangnya ke dalam paya di Jalan Subang Mewah, Taman Subang Mewah Jaya. Semasa tong drum itu dijumpai, pihak polis terpaksa menggunakan kenderaan pacuan 4 roda untuk menarik tong tersebut dari kawasan paya. Selepas kesemua suspek direman dan kertas siasatan berjaya disiapkan serta izin tuduh telah diberikan oleh pendakwa raya pada 7 Januari 2016, 7 lelaki termasuk seorang doktor perubatan tentera Malaysia didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh Kevin Morais. Oleh kerana ianya melibatkan hukuman bunuh, maka kesemua tertuduh tidak boleh dijamin dan perlu berada di penjara sepanjang tempoh perbicaraan dijalankan. Semasa di dalam perbicaraan, Mahkamah Tinggi telah melepaskan salah seorang dari tertuduh kerana telah mengaku salah dan dijatuhi hukuman penjara kerana menyembunyikan mayat serta melupuskan kereta Kevin. Dalam pada masa yang sama, tertuduh yang dilepaskan tersebut dijadikan saksi pendakwaan. Semasa di dalam perbicaraan juga, saksi dari bahagian forensik Hospital Kuala Lumpur di dalam keterangannya menyatakan berdasarkan keadaan si mati yang mengalami kelemasan udara apabila tidak boleh menerima oksigen. Keadaan sedemikian menggambarkan mangsa seperti diterkop dengan beg plastik yang meliputi bahagian kepalanya selain diketatkan di bahagian muka. Semasa di dalam perbicaraan juga, sebanyak 180 bahan bukti dalam kes ini
telah dikemukakan di mahkamah oleh pasukan pendakwaan. Ini termasuklah dari lokasi restoran Side Bistro di Kuala Selangor, sebuah bengkel dan hotel di Petaling Jaya, dan lokasi di hutan melintang Perak. Antara bahan bukti yang ditemui adalah mesin canai dan barang peribadi mendiang Kevin seperti jam tangan, beg duit dan cincin. Pada 20 November 2017, keputusan kes pembunuhan Kevin Moraes, Mahkamah Tinggi mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie dan hakim telah memerintahkan 6 tertuduh membela diri. Semasa di dalam proses pembelaan diri, tertuduh kedua telah memberitahu mahkamah bahawa dia ditawarkan wang 1.5 juta ringgit oleh tertuduh pertama, iaitu Kolonel Dr. Arkuna Seagaran, sekiranya dia mengaku bersalah terhadap kesemua pertuduhan kes bunuh tersebut. Dia juga mendakwa ditawarkan 3.5 juta oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk mengaku bersalah. Dia mendakwa ditawarkan wang tersebut melalui pegawai penjara. Tertuduh tersebut juga menyatakan report polis telah dibuat berkenaan kejadian tersebut. Yang menjadi misteri, apakah kaitan bekas Perdana Menteri dengan kes bunuh Kevin Moraes. Namun begitu, dakwaan yang dibuat oleh tertuduh tersebut dianggap tidak logik dan telah dinafikan sendiri oleh bekas Perdana Menteri dan juga Ketua Pesuruhjaya SPRM pada ketika itu, iaitu Datuk Muhammad Syukri Abdul, telah membuat kenyataan bahawa tiada kaitan kes bunuh Kevin Moraes dengan bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak. Pada 10 Julai 2020, keputusan di akhir pembelaan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan 6 lelaki dihukum gantung selepas didapati bersalah membunuh Kevin Moraes. Mereka ialah pakar patologi Kolonel Dr. Arkuna Seagaran, pemberi pinjaman wang S. Ravichandaran, serta 4 penganggur R. Dineshwaran, Dinesh Kumar, M. Vishwanath dan S. Nimalan. Berdasarkan motif sebenar, Kevin Moraes dibunuh adalah kerana dendam salah seorang tertuduh, iaitu Kolonel Dr. Arkuna Seagaran, kerana ianya berkaitan satu kes rasuah yang dikendalikan oleh Kevin Moraes terhadapnya. 6 yang lain pula berperanan membantu menculik Kevin serta membunuh dan melupuskan barang bukti dengan cara membuang tong berisi mayat Kevin ke dalam paya serta membakar kereta Kevin. Jika seorang timbalan pendakwa raya berjawatan tinggi di dalam kerajaan boleh dibunuh dengan begitu kejam, bagaimanakah dengan nasib penjawat awam lain? Terutama sekali yang berperanan di dalam sektor penguatkuasaan negara. Di dalam kes ini, apa yang boleh dijadikan pengajaran adalah sekiranya sewaktu penculikan tersebut berlaku, orang ramai cuba membantu, Kevin Moraes mungkin masih hidup sekarang. Sekian.